Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara pertama yang kita nak bincang, cuma Ustaz maklumkan dari sini bahawa perbincangan kita hari ini tidaklah tertumpu kepada pendetilan kepada setiap tajuk. Cuma tumpuan kita pada hari ini ialah kaitan perkara-perkara tersebut, aurat, izin, taharah dan solat ini yang sangat berkait rapat ketika kita melaksanakan ibadah umrah dengan haji. Namun, kalau tuan-tuan dan puan-puan mahu penjelasan lanjut berkaitan perkara tersebut, ini boleh tuan-tuan melalui pembacaan tuan-tuan ataupun kursus-kursus yang memberi tumpuan khusus kepada perkara tersebut. Cuma hari ini Ustaz nak sentuh persoalan-persoalan ini yang ada kaitan ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umrah. Baik, dalam perkara aurat, contohnya dalam fokus kita hari ini dalam perkara aurat, kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan aurat. Yang kedua, bagaimana had aurat wanita ketika solat ataupun ketika tawaf. Yang ketiga, kita nak tahu contoh bagaimana seorang wanita menutup aurat dengan sempurna. Dan yang keempat, kita nak tengok permasalahan aurat wanita ketika tawaf dan juga ketika sa'i. Yang keenam, kita akan sentuh aurat ketika dalam keadaan ihram. Maknanya, kita dalam keadaan kita ihram, bagaimana aurat kita. Dan yang keenam, kita akan sentuh ialah aurat lelaki ketika solat dan ihram. Ini persoalan yang kita nak sentuh hari ini dalam siri khusus asas haji kita kali ini. Baik, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan dengan aurat? Aurat ialah anggota badan yang wajib ditutup. Tidak boleh dizahirkan. Haram kita menzahirkan anggota-anggota tersebut. Maka itu dipanggil sebagai aurat. Ini baik, bagaimana pendapat Imam Syafi'i? Aurat seorang wanita ketika solat. Menurut pendapat Imam Syafi'i, aurat wanita dalam solat ialah seluruh badan kecuali muka dan juga tapak tangan, belakang tapak tangan dan juga telapak tangan ini. Ini aurat bagi wanita. Muka dan juga kalau kita sebut daripada pergelangan tangan ini sama ada bahagian depan ataupun bahagian belakang. Yang itu sahaja yang boleh dibuka oleh seorang perempuan ketika ia solat. Kenapa kita perlu tahu aurat wanita dalam solat? Kita perlu tahu kerana aurat itulah juga yang seorang wanita perlu jaga ketika tawaf nanti. Jadi, yang ni kita kena ambil perhatian. Sabda Nabi SAW, "La yaqbalullahu salatan ra'atin qad hadat illa bi khimar." Maknanya, Nabi bersabda dalam hadis ini, tidak diterima solat wanita haid, yakni wanita yang dah baligh, kecuali dengan memakai khimar. Khimar ini pakaian yang menutup aurat dari atas kepala sehingga kepada kaki. Ini maknanya ini aurat bagi seorang wanita ketika solat dan juga ketika tawaf. Baik, selain pakaian yang menutup begitu, pakaian yang dipakai oleh seorang wanita itu juga mestilah kain yang tebal yang boleh menyembunyikan warna kulit ataupun yang menampakkan sifat tubuh badan wanita tersebut. Sebab itu kita tengok pendapat Imam Syafi'i kata syarat penutup aurat ialah yang tidak menampakkan warna kulit. Jadi dengan syarat tersebut kita nak tahu bagaimana aurat seorang perempuan, maka dia boleh nampakkan muka sahaja dan muka itu pula bahagian-bahagian dagu bawah ni, kawasan bahagian dagu bawah ni juga mesti ditutup. Kemudian dia labuhkan tudung menutupi dada, menutup sehingga pergelangan, bagi tangan pula tutup sehingga pergelangan tangan, dan pakaian yang dia pakai itu
pakaian tu mestilah tebal, longgar dan tidak menyerupai lelaki. Dan ditambah lagi, dia juga perlu memakai stokin yang menutup kaki. Kenapa? Kerana kaki adalah aurat. Jadi cara nak tutup aurat yang sempurna macam mana? Tuan-tuan dan perempuan, bagi seorang, kalau khususnya seorang perempuan, dalam konteks seorang perempuan, tuan-tuan perempuan nak tengok cara tutup aurat yang sempurna macam mana? Tuan-tuan boleh tengok di slide. Tuan-tuan tengok boleh apa yang kita paparkan ketika ini. Iaitu kalau kita tengok contoh penutupan aurat yang sempurna ditunjukkan dalam gambar ini. Kita tengok tudung mestilah labuh, tidak jarang dan menutup dada. Itu cara nak tutup. Yang kedua, baju tu mesti labuh dan longgar. Yang ketiga, lengan baju panjang hingga ke pergelangan tangan. Yang keempat, kita tengok kain atau seluar yang dipakai mesti panjang sehingga ke buku lari. Ini kalau kita nak tutup sempurna. Yang kelima, mesti memakai sarung kaki. Dan sarung kaki tersebut tebal, iaitu tidak menampakkan kulit ataupun kuku. Dan yang seterusnya, contoh penutupan aurat yang sempurna, kalau dia pakai kasut yang tinggi, mestilah kasut itu tidak berbunyi, yang boleh menarik perhatian orang. Jadi gambar ini, begitu juga apa yang kita tulis ini cara penutupan aurat yang sempurna. Sebab apa kita nak ini? Bila kita duduk di Mekah ni tuan-tuan, kita kadang-kadang nak sembahyang sunat. Kadang-kadang kita nak tawaf sunat. Jadi ketika solat, ketika tawaf, kita kena jaga penutupan yang sempurna ni supaya solat kita sah, tawaf kita sah. Jadi kalau kita dah jaga daripada awal, jadi tak perlulah kita bersusah payah dah. Bila kita nak solat, nak tawaf, kita kalang kabut cari apa lagi yang nak tutup. Tapi kalau kita sentiasa berkeadaan tutup macam ni, kita boleh solat bila-bila masa, maksudnya masa yang dibenarkan untuk solat sunat, dan kita juga boleh tawaf ketika itu. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu had aurat wanita dalam solat, begitu juga contoh penutupan aurat yang sempurna. Sebenarnya kita pergi kepada apa persoalan yang sering timbul berkaitan dengan aurat wanita. Ini kita nak ambil. Sebab apa? Sebab ini penting sangat. Dalam ibadat haji, aurat ni kita kena jaga. Bukan sakat waktu haji, sebenarnya aurat ini wajib dijaga, bukan sakat waktu haji. Bahkan di waktu biasa, mana-mana keadaan pun aurat mesti sentiasa dijaga. Karena itulah lambang kita sebagai seorang Muslim ataupun seorang Muslimah. Kita kena jaga. Bahkan mendedahkan aurat itu mendatangkan dosa. Tak semestinya waktu haji je. Jangan ingat dedah aurat ni, kita tak boleh dedah aurat ni waktu umrah, waktu haji. Lain daripada tu kita boleh dedah. Tak. Menutup aurat ini perlu dilaksanakan pada sentiasa dilaksanakan. Terutama ada hukumnya berkaitan bila kita bertempur dengan orang lelaki ajnabi contohnya. Jadi ada aurat-aurat yang kita perlu jaga. Bukan waktu haji dan umrah saja. Cuma hari ini kita nak sentuh ialah ketika ibadat haji. Ustaz nak fokus yang ni. Baik, apa permasalahan berkaitan dengan aurat wanita? Ketika tawaf, menutup aurat adalah syarat sah tawaf. Jadi salah satu daripada syarat sah tawaf adalah tutup aurat. Sebab itu topik ini kita masukkan. Supaya beri peringatan kepada semua, jaga aurat. Terutama ketika kita tawaf. Walaupun kita tawaf seorang diri, mungkin orang kata, Ustaz, saya tawaf seorang-seorang, tak ada siapa tengok pun. Contohnya lah, tapi agak mustahil lah berlaku. Sebab ramai orang waktu haji. Katakan dia kata saya tawaf, jadi saya buka aurat pun bolehlah, orang tak tengok, dia kata. Tak, kita kata nak sah tawaf, mesti tutup aurat walaupun tidak dilihat oleh orang lain. Baik. Sekiranya aurat terbuka secara sengaja ketika kita tawaf itu, kita buka aurat dengan sengaja, maka pusingan yang sedang kita pusing itu batal. Ini kita ingat. Ini saya rasa Ustaz tak panjangkan kerana benda ni dah dijelaskan sebelum minggu-minggu sebelum ni.
Tetapi andai kata aurat itu terbuka, tak sengaja, maka apa kita kena buat? Kita kena cepat tutup balik aurat itu. Maka kalau kita berlaku buat perkara itu dengan segera mungkin, maka pusingan tersebut tidak batal. Tapi kalau kita dah terbuka tak sengaja, kita biarkan, maka pusingan itu juga dikira batal pusingan tersebut. Baik, sebelum tawaf pastikan aurat ditutup dengan baik. Jadi tuan-tuan, bila kita sebolehnya, bila kita nak pergi tawaf, kita pastikan dulu aurat kita itu tertutup dengan baik. Sekarang ni boleh tengok daripada cermin, boleh daripada handset, boleh tengok gambar sendiri, kan? Ataupun kita ada rakan-rakan lain yang boleh membantu. Minta kawan tanya, tengok kita, aurat kita dah sempurna ke belum sebelum kita nak pergi tawaf. Jadi, minta pandangan daripada kawan. Ataupun kita tengok sendiri melalui gambar kita sendiri daripada handset ke contohnya, ataupun daripada cermin ke, untuk kita pastikan aurat kita itu benar-benar tertutup sebelum kita menunaikan tawaf. Begitu juga kita kena hati-hati jaga aurat ketika kita nak istilam Hajarul Aswad. Jadi kita boleh lakukan di mana? Melalui sebelah dalam kain telekung kita. Dalam masa yang sama juga, kita pakai sarung tangan, ataupun istilah orang sekarang panggil stongan. Stongan, kan? Jadi kita boleh buat macam tu. Sebab apa? Kita tak nak aurat kita terdedah ketika kita sedang tawaf. Seterusnya dikata perkara yang lain yang perlu diberi perhatian juga tentang aurat ketika tawaf ini ialah masalah bawah dagu. Jadi kita pastikan muka kita bila kita pakai tudung, kawasan bawah dagu ini juga ditutup. Kawasan bawah dagu ini juga ditutup, begitu juga ketika kita solat. Bahagian tangan sehingga pergelangan tangan adalah aurat, maka kita kena tutup ini. Jangan ada setengah kita pakai baju kurung ke dalam dia, kan? Ataupun baju yang tak diikat itu, bila kita angkat, bila angkat ke atas, baju kita turun, nampak kawasan ini. Kawasan ini dipanggil kawasan aurat. Dan kita juga digalakkan pakai stokin yang tebal. Supaya tak menampakkan warna kulit. Begitu juga kita hati-hati ketika anak rambut yang ada di kawasan ni, bila kita terutama yang pakai spek mata, yang pakai cermin mata, ketika dia buka cermin mata, kena pastikan juga rambut tidak keluar bersama ketika dibuka ataupun ketika dia pakai cermin mata. Jadi, yang ni kita ambil faham. Sebab apa? Sebab ini boleh mengganggu kesahihan tawaf kita, begitu juga kesahihan solat kita. Bukan setakat dosa saja sebab buka aurat, tapi dia boleh mengganggu ibadat kita. Sebab itu penting sangat tuan-tuan ambil perhatian. Manakala aurat di luar tawaf, kita itu aurat berbeza. Wanita dengan wanita, aurat dia macam mana? Kalau ikut dalam kitab fiqh, dia kata antara pusat dengan lutut. Tapi walau bagaimana pun tuan-tuan, bila kita duduk sebilik, janganlah kita buka itu sekurang-kurangnya, kita hanya membuka kawasan kepala, tangan dan kaki saja. Baik, bersama lelaki ajnabi, ini lagi lah, sama seperti mana kita dalam solat. Kita tutup kecuali muka dengan tapak tangan. Begitu juga dengan mahram yang lain. Baik, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Permasalahan aurat yang lain yang kita nak fokus juga pada kali ini ialah ketika sa'i. Selalu orang bertanya. Jadi bagaimana aurat ketika sa'i? Maka kita sebut menutup aurat tidak menjadi syarat sah sa'i. Oh, kalau macam tu Ustaz, kita sa'i, kita boleh buka aurat lah. Kan? Biar orang tengok aurat, dia kata yang penting sah sa'i. Tuan-tuan jangan. Hukum tutup aurat wajib. Kalau dedah aurat, hukumnya haram. Berdosa. Tak kira lah waktu sa'i. Cuma sudut sah sa'i sahaja kita nak sebut. Andai kata tadi, contohnya saya kata, apa yang berlaku ketika tawaf tadi, kita terbuka, tak sedar, rambut kita keluar. Rambut kita terkeluar, tak sedar. Maka ketika itu sa'i kita sah. Tapi berbeza dengan tawaf. Kalau kita sedar, rambut kita keluar, kita tak masukkan balik, maka pusingan kita itu batal.
Tapi ketika sa'i, mungkin kita tak sedar sebab orang kita pun tak nampak. Orang lain tengok, lepas sa'i, alah, adakah kita perlu ulang sa'i balik? Jawabnya tak perlu. Habis tu dah aurat terbuka, kita tak sengaja. Itu persoalan kita tak sengaja. Baik. Walau bagaimanapun berdosa jika aurat terbuka dan dilihat oleh lelaki ajnabi yang lain seperti dalam surah. Jadi kita kena hati juga, walaupun kita menutup aurat ni bukan syarat sah sa'i, tapi kita kena hati-hati kerana orang lain ramai, terutama lelaki ajnabi lain yang sedang melihat kita. Jadi kita kena jaga juga, kerana kalau dia melihat kita, kita telah melakukan satu dosa, iaitu haram kita mendedahkan aurat kita. Begitu juga dalam ada situasi-situasi, bukan dua situasi ni saja yang kita kena jaga aurat sebenarnya. Cuma situasi ni selalu orang tak peduli. Orang tak ambil kisah. Iaitu bila dia nak gunting rambut, kadang-kadang tengah orang ramai-ramai, ada lelaki ajnabi, dia buka tudung, angkat je tudung, nah gunting rambut. Sedangkan ketika itu dilihat oleh lelaki ajnabi yang lain. Maka dia dikira berdosa. Tapi sah tak sa'i dia? Sah. Cuma dia berdosa kerana mendedahkan aurat. Begitu juga dia pakai stokin yang nipis yang menampakkan aurat dia. Sah tak sa'i dia? Sah. Cuma dia berdosa kerana mendedahkan aurat. Baik, rasanya faham itu. Baik. Persoalan aurat ketika ihram pula. Adakah persoalan, saya pernah baca dalam soal jawab Semaji, adakah wanita ni dalam keadaan ihram tu dia kena pakai ihram sepanjang masa, duduk dalam bilik hotel sendiri pun? Dia kata tak boleh dedah aurat juga. Kalau dedah aurat kena bayar dam juga. Ini persoalan-persoalan yang selalu timbul. Jadi kita sebut aurat wanita sesama wanita bila dalam hotel, walaupun dia dalam keadaan ihram, dia boleh menampakkan, maknanya auratnya adalah antara pusat dengan lutut. Walau bagaimanapun kita nasihatkan agar dia tutup sebagai jaga kehormatan yang lebih baik. Dia mungkin buka kepala, tangan sikit dan juga kaki. Yang tu. Jadi dalam bilik hotel ke, dalam bilik air di hotel Arafah Mina, begitu juga dalam kemah di Arafah dan Mina. Cuma dia kena ingat kalau itu sesama wanita. Tapi kalau ada lelaki lain, ajnabi, dia kena hati-hati. Baik. Aurat wanita bersama suami dan mahram. Ini kita sebut aurat dia kalau dengan suami dia tidak ada aurat, tapi dengan mahram antara pusat dengan lutut. Tapi kita nasihat ada sebut tadi, seperti yang kita nasihat beberapa kali, tuan-tuan, walaupun boleh buka sampai ke tahap tu, janganlah kita terlampau buka kerana ustaz yang wajib pusat lutut je. Kan? Tapi aurat wanita bersama ajnabi yang lain, yang ni yang kita kena tekankan. Terutama bila kita pergi Mekah, tuan-tuan. Kita masa nak kita kata kita keseorangan ataupun tanpa lelaki lain ketika duduk Mekah ni, susahlah nak jumpa situasi dia. Kecuali dalam bilik hotel, mungkin kita duduk dengan perempuan, itu saja. Tapi kalau di luar ni, kita kata nak asing daripada lelaki dan lelaki lain tak tengok, amat sukar sekali keadaannya. Jadi kita kena hati-hati. Jangan pula kita pergi buat amal ibadat, tapi dalam masa yang sama, kita tak ambil perhatian pun aurat kita. Maknanya, sama naik. Ibadat buat, dosa pun ada bersama. Kalau kita tak beri perhatian kepada aurat kita. Baik. Balik seterusnya kita pergi aurat lelaki. Aurat lelaki, di hadapan perempuan yang halal nikah, dia wajib tutup aurat. Lelaki tu wajib tutup aurat. Hadnya, maknanya di antara pusat dengan lutut. Itu kita nak sebut. Jadi, jangan ingat lelaki tak kena jaga aurat. Lelaki pun kena jaga aurat. Cuma dia lebih ringan sedikit berbanding dengan wanita. Ketika solat, aurat dia macam mana? Maknanya antara pusat dengan lutut. Itu aurat. Maknanya kalau dia tutup antara pusat dengan lutut tu, pusat dia tutup, lutut dia tutup, dia semayang. Sah tak semayangnya? Sah. Cuma dalam Al-Quran sebut, khuzu zinatakum inda bait, khuzu zinatakum, maksudnya kita ambil perhiasan kita. Jadi kita sebaiknya tutuplah aurat kita itu, tutuplah dengan pakai pakaian yang sesuai ketika solat. Jangan terlampau mudah sangat ambil mudah pakai kain saja.
nampak sangat. Kita pun kalau pakai kain selai, kita nak pergi pasar, kita nak pergi ke pekan, tuan-tuan, malu. Ni kita nak berhadapan, kita nak berbicara dengan Allah, lagilah kita kena ambil perhatian. Jadi, kalau segi hukum dia macam tu. Cuma kita kena ambil perhatian. Yang ni, kita ambillah perhiasan kita itu ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, ini persoalan aurat lelaki memang. Satu saya nak bagi peringatan, aurat lelaki yang selalu timbul masalah ialah ketika dia pakai pakaian ihram. Bahagian bawah tu, kain ihram tu, kadang-kadang dia pakai, selalu orang pakai kain ihram tu di bawah pusat. Kan? Nampak pusat dia tu. Kalau dia tutup dengan kain selendang dia tu, yang atas tu, tak apalah. Tapi kadang-kadang terbuka pusat dia tu. Ni aurat, kena jaga. Terutama pusat nampak bawah, dia pakai kain tu bawah pusat, ataupun terlampau singkat, ni susahlah sikit, jarang nak berlaku. Tapi kadang biasa yang atas tu dia pakai, pusat nampak, begitu juga di bawah pusat tu pun nampak. Yang ni sebab tu kita pakai atas pada pusat, supaya terselamat aurat kita antara pusat dengan lutut tadi ni. Yang ni kita jaga, tuan-tuan. Ni banyak berlaku ketika dahlah yang pusat, yang bawah tu dia pakai bawah pusat, yang selendang pula dia bukan pakai selimut, dia letak, dia tengkuk aja. Kan? Letak macam ambil kain, letak macam tak kain tuala aja. Lagilah badan pun tak sempurna tutup, pusat dia nampak pula. Jadi itu kita kena hati-hati. Terutama orang lelaki kena hati-hati yang ni. Panas macam mana pun, kita sebaiknya yang bahagian bawah tu kita pakai biarlah melepasi kawasan pusat. Biar melepasi kawasan pusat. Begitu juga yang bawah melepasi kawasan lutut. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati, sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu lagi peringatan kepada orang lelaki, bila dia pakai tu aurat tersebut, dia selalu nak pakai ittiba'. Jadi, ittiba' ini kita sebut hanya dibuat ketika tawaf dan sa'i sahaja. Waktu lain kita tak payah nak ittiba' dengan kita menampakkan bahu. Tadi ni kita pakai secara selimut sajalah. Secara selimut je, lebih mudah.